kalimah bismillah. Okey. Bismillah, dengan nama Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca pada ayat yang pertama, bismillah, tuan-tuan tolong bulatkan ataupun tuan-tuan beri perhatian pada 3 perkataan tu. Bi, dengan. Nampak tak? Bi, dengan. Ismi, bismil, mi tu adalah nama, Allah tu adalah Allah. Okey. Kita nak kupas tentang huruf ba berbaris di bawah, iaitu bi. Bi tu terjemahan kita bahasa Melayu, kita terjemah dia dengan istilah dengan. Okey, dengan. Dengan nama Allah. Okey. Perkataan bi, kita tengok ya. Kita lihat yang huruf B. B tu dengan kan? Dengan tu. Okey, kita lihat dia punya apa maksud dengan tu. Okey, tuan-tuan buka pada muka surat nombor 36. Okey, tengok perkataan huruf B tu. B tu dengan. Okey, kita kena ulas dengan tu. Penting sangat dekat huruf ba tu. Ba tu dengan tu, dengan. Okey, jumpa tak dengan? Okey, ni huruf ba kan? Pengertian huruf ba. Ba ni kita belajarlah huruf ba salah satu huruf hijaiyah, ba. Tapi pada kalimah bismillah, huruf ba tu kita terjemah dia dengan. Okey. Huruf ba pada perkataan dengan, dia tak sama macam bahasa kita, bahasa harian kita. Kalau bahasa harian kita, kita sebut dengan. Okey. Dengan dalam bahasa kita bermakna apa? Disertai ataupun ditemani. Sebab tu kita dengan. Saya datang dengan dia. Okey, saya datang dengan dia. Dengan dalam bahasa kita, dia agak umum. Tetapi perkataan dengan, sebab huruf ba dalam Quran dengan tadi tu, dia sebenarnya dengan tu, dia membawa makna minta pertolongan. So tolong gariskan. Sayang pun dalam buku nak gariskan, tapi boleh garislah. Ba dekat situ fungsinya adalah memohon pertolongan. Dia panggil ba al-isti'anah. Maknanya jika kita baca bismillah, kan, contoh kalau kita baca bismillah, bismillah ini dia adalah ucapan permulaan dalam nak buat sesuatu pekerjaan. Nak buat sesuatu pekerjaan, kita mulakan menyebut dengan bismillah, dengan nama Allah. Contoh pekerjaan apa? Contohnya pekerjaan saya nak baca kitab. Saya buka surah Al-Fatihah, saya mulakan bismillah, dengan nama Allah. Ataupun kita mulakan, ataupun kita nak pekerjaan kita nak breakfast, kita nak makan pagi, maka kita mulakan dengan bismillah. Okey. Persoalannya adalah, dia punya ulasan dia adalah, kenapa kita mesti mulakan sesuatu itu dengan bismillah? Kenapa sebut dengan nama Allah? Okey. Perkataan dengan dia diterjemah daripada huruf ba berbaris di bawah. Dengan tu sebenarnya dia membawa erti minta pertolongan. Dia panggil ba al-isti'anah. Tolong faham dekat situ. Maksudnya adalah, contoh, kalau saya nak makan, saya baca bismillah dengan nama Allah. Kenapa saya sebut dengan nama Allah? Kerana apabila saya sebut dengan nama Allah, saya seperti meminta pertolongan daripada Allah untuk makan. Sebab apa? Sebab huruf ba berbaris di bawah B tu dengan, sebenarnya dengan tu bermaksud apa? Dengan tu sebenarnya ia bermaksud minta tolong. Kita faham tu, dengan tu, tentang tulislah di bawah kurungan tu, dengan nama Allah, makna dengan tu sebenarnya adalah perbuatan minta pertolongan. Okey, sebab dengan bahasa kita tu dia maksud lain, tapi dengan huruf ba baris bawah tu sebenarnya ada minta tolong. Okey, minta tolong. Jadi kalau kita kata, kalau kita nak naik kereta, kita nak start bawa kereta ni kan, kita sebut bismillah. Maksudnya kita minta tolong Allah. Tolong apa? Untuk memandu. Kalau kita nak baca buku, kita nak baca surat khabar contohnya, kita baca bismillah dengan nama Allah.
Kenapa sebut dengan nama Allah? Sebab kita nak minta Allah tolong kita. Macam tu. Sebab semua dalam hidup ini, kita tak akan boleh buat sesuatu. Nak cakap tak boleh, nak bergerak tak boleh, nak buat apa-apa pun dalam dunia ini, dalam hidup kita, kita memerlukan pertolongan Allah. Nak minta tolong kepada Allah macam mana? Caranya mudah je. Mulakanlah dengan bismillah. Oh, kenapa dengan bismillah tu? Kerana pada huruf ba berbaris di bawah, ia merujuk kepada ba yang berfungsi untuk meminta pertolongan. Itu maksud dia. Penting sangat bismillah ni. Jadi kalau tak baca bismillah sebelum makan, seolah-olah kita tak minta tolong Allah untuk kita makan. Kita membawa kita bawa kenderaan kita, tak baca bismillah untuk permulaannya, seolah-olah kita tak minta tolong Allah. Sebab apa kita tak minta tolong Allah? Sebab apa? Sebab kalimah bismillah itu terkandungnya ada pertolongan Allah. Kena minta tolong Allah juga ke? Iya, nak pakai kasut baca bismillah, nak basuh baju baca bismillah, semua perkara baca bismillah. Kenapa? Kalau Allah tak tolong kita, maka kita tak boleh nak buat pekerjaan itu. Okey, itu makna huruf ba kat situ. Penting sangat ba ni. Okey, supaya lepas ni kita suka, kita akan ingat, aku kena baca bismillah, aku kena baca bismillah. Sebab apa? Sebab dalam fikiran kita, dalam minda kita tahu dah. Ba tu berbaris di bawah B tu maksudnya minta pertolongan. Minta pertolongan dengan siapa? Minta pertolongan siapa? Kita minta tolong dengan nama Allah lah. Kita panggil Allah tu dengan nama dia. Kita panggil dengan nama Allah. Maknanya aku minta tolong dengan Allah. Apa kita minta tolong Allah? Minta tolong Allah dengan minta tolong Allah melalui apa? Dengan kita panggil nama dia, dengan kita seru nama dia. Nama dia tu nama apa? Itulah perkataan Allah, 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 bismillah. Okey, moga-moga penerangan ini dapat menjelaskan tentang bismillah secara ringkas. Kita nak kupas lagi. Kita lihat pada nota muka surat nombor 35. Tengok surat nombor 35 tu. Okey. Kita tengok kepada yang menurut Syekh Abu Bakar Jabir dalam Taksir Al-Aisar. Okey, begini. Kalau kita baca bismillah, ataupun orang tanya, kenapa saya perlu baca bismillah? Kenapa kita semua perlu baca bismillah? Kerana apabila kita baca bismillah ni, dia merujuk kepada kita memulakan sesuatu itu dengan kita memulakan sesuatu itu dengan, maksudnya dia macam ni. Dia kalau kita buat sesuatu kan, dia ada pendahuluan dia, dia ada pembukaan dia kan. Maka kita mulakan sesuatu itu dengan kita memohon pertolongan dari Allah. Maknanya kita baca bismillah ni, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada kita memulakan sesuatu dengan minta bantuan Allah. Jadi maksudnya kenapa kena baca bismillah? Kenapa kita kena baca bismillah? Kerana kita kata, kerana apa? Kerana daripada ucapan bismillah itu bermakna kita mulakan sesuatu dengan nama Allah. Sebab tu bismillah ni dia dikenali dengan memulakan sesuatu dengan nama Allah. Okey, kat situ kita semua sedia maklum. Okey. Kita lihat pada nota muka surat nombor buku muka surat nombor 35 tu. Okey, tengok muka surat nombor 35. Okey. Kalau kita tengok dalam muka surat nombor 35 tu, yang ini tuan-tuan boleh baca secara, tuan-tuan boleh baca pun boleh faham insya-Allah. Seperti mana kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni, dia kata itulah sunnah dia. Nampak tak? Al-Quran mengajar kepada kita satu sunnah untuk kita mulakan segala sesuatu hanya dengan menyebut namanya. Nabi SAW, mula-mula Nabi dapat ayat Quran, 5 ayat pertama dalam Gua Hira, Nabi dapat ayat Quran pun Allah suruh Nabi mulakan dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbika. Allah kata, bacalah, sebutlah Quran ini. Mula dengan apa? Dengan nama Tuhanmu. Itu sunnah yang telah diajar oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan dan puan ya, ilmu yang pertama, wahyu yang pertama yang Nabi dapat daripada Allah ayat apa tahu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan bayangkan ya, tuan-tuan kena faham macam ni.
ayat pertama yang Nabi dapat dalam hidup Nabi, wahyu yang pertama adalah sudah tentulah ayat pertama surah Al-Alaq. Maknanya surah Al-Alaq ni dia mengandungi mesej bahawa nak mula sesuatu, sebutlah nama Tuhan engkau. Kat situ ilmu dia, nampak tak? Maknanya Nabi, pelajaran pertama, wahyu pertama Nabi dapat, Allah ajar pada Nabi, kalau kau nak baca Quran, kan kalau Iqra maknanya bacalah. Nak baca apa? Kena baca Quran. Okey, jadi Allah ajar pada Nabi, kalau nak baca Quran, sebut nama Tuhan. Maknanya setiap perbuatan, pekerjaan yang baik, mulakan dengan menyebut nama Tuhan kamu. Dekat itu satu sunnah. Sebab itu kata Rasul Qardawi, Allah Ta'ala telah ajar kepada kita kalau nak mula ke sesuatu, menyebut namanya. Seperti mana Allah ajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq. Begitu juga tuan-tuan dan puan, kita diajar oleh Allah, ingat tak Nabi Nuh ketika mana dia nak berlayar, dia mula nak berlayar, naik di atas bahtera yang besar, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk berkata apa? Wa qala rkabu fiha bismillah. Allah kata apa? Baca, kita tengok tengok ayat tu, Allah kata dan Nuh, kita faham, Nuh apabila dia naik di atas bahtera tersebut, dia mulakan, dia ucapkan, dia mengucapkan apa? Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia, rupa-rupanya perkataan bismillah ni sudah dikenali pada zaman Nuh lagi. Pada mula-mula pun dah tahu dah bismillah ni. Okey, kemudian kita tengok juga macam kisah Nabi Sulaiman ketika dia menghantar surat kepada Ratu Bilqis, kepada Ratu Sabak tu, dia pun tulis dalam surat dia, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Nabi Sulaiman pun tahu kalimah bismillah. Nabi Nuh pun tahu tentang kalimah bismillah. Maknanya ada sesuatu yang penting pada kalimah bismillah dengan nama Allah. Allah yang mana? Ar-Rahman. Allah yang mana? Allah tu Ar-Rahim. Tapi untuk pagi ni, kita kupas saja pada kalimah bismillah terlebih dahulu. Nanti baru kita masuk Ar-Rahman, dari nanti baru kita masuk Ar-Rahim. Okey, jelas? Dekat situ, tuan-tuan dan puan-puas, okey, kita dah jelas rupa-rupanya memang kita kena baca bismillah kerana ia merupakan satu sunnah, satu perkara yang telah diajar oleh Allah kepada Rasul-Rasul terdahulu, begitu juga khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memulakan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ada apa dekat nama Allah tu? Kalau baca, kalau sebut nama Allah tu, dapat apa dalam pekerjaan itu? Sekejap lagi kita akan memberikan ulasan dia. Okay, itu yang pertama. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita nak ulas tentang perkataan Allah. Kita nak ulas tentang Allah. Sebab dekat bismillah kan dia ada dengan nama Allah. Okey, kalau kita perasan, dekat ayat pertama tu, kan ada 3 nama Allah kan? Allah, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau kita tengok susunan, Allah mulakan dengan apa? Nombor 1, Allah dulu. Baru datang nama 2, Ar-Rahman. Baru datang nombor 3, Ar-Rahim. Jadi dekat Allah itu, apa keistimewaan nama Allah itu? Kita nak kupas tentang Allah. Allah, macam kita sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Okey, Allah itu, apa yang ada istimewa pada perkataan Allah itu? Sebab apabila kita nak faham pentingnya mula sesuatu dengan menyebut bismillah dengan nama Allah, maka kita kena kupas apa yang ada pada Allah, apa yang ada pada nama Allah. Baik. Buka muka surat. Okey, kita tengok pada muka surat. Okey, muka surat. Muka surat nombor 38, kita tengok dalam nota ni. Okey, kita nak kupas sekarang tentang ni. Keistimewaan perkataan Allah. Allah tu sendiri nama Allah. Okey, kita belajarkan Allah Ta'ala ada 99 nama yang mulia. Betul. Daripada 99 nama yang mulia tu, nama apa yang paling mulia sekali? Nama Allah yang paling mulia
daripada nama 99 nama Allah yang kita belajar dalam Quran, kita belajar dalam hadis tu, nama Allah yang paling mulia adalah pada nama Allah itu sendiri. Jelas tak? Rupa-rupanya, secara tak langsung, waktu kita baca dengan nama Allah, kita telah panggil Allah itu dengan nama dia yang paling agung. Nama Allah semua agung. Ar-Rahman agung, Ar-Rahim agung, At-Tawwab agung, Ar-Rahman Ar-Razzaq agung, betul tak? Al-Ghafur agung. Semua nama Allah ni agung. Tetapi dalam banyak-banyak nama tu, nama yang sangat agung adalah pada nama Allah. Ini telah dijelaskan. Okey, kalau kita lihat buku surat nombor 36 sekejap, boleh kita pergi patah balik buku surat nombor 38, kita tengok buku surat nombor 36, tengok Ibnu Katsir kata apa. Tengok Ibnu Katsir kata, Ibnu Katsir kata pada buku surat nombor 36 dalam buku, beliau kata kalimah Allah. Kalimah Allah tu yang mana? Kalimah Allah dekat bismillah tu, Allah itu dia kata merupakan nama untuk Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Dia adalah nama Allah. Okey, kata Ibnu Katsir, dikatakan nama ini iaitu Allah ialah Al-Ismu Al-A'zam, iaitu nama yang paling agung. So gariskan pada perkataan nama yang paling agung. Kalimah Allah, dia adalah nama Allah. Nama Allah itu pula, dia merupakan Al-Ismul Al-A'zam. Nama Allah yang paling agung. Kenapa dia nama yang paling agung? Yang ini yang kita akan kupas sekejap lagi pada tajuk keistimewaan perkataan Allah. Okey, tuan-tuan tolong jaga mikrofon ya. Tuan-tuan hati-hati dengan mikrofon ni. Okey. Okey, kita nak kupas sekarang tentang apa istimewanya nama Allah berbanding Ar-Rahman, berbanding Ar-Rahim. Kenapa? Yang pertama, kita dapati memang ayat tu disusun Allah dulu. Okey, ada apa pada kalimah Allah itu? Okey, dalam buku ini sebenarnya banyak keistimewaan. Cuma di dalam buku ini kita hanya mengetahui tentang 5 keistimewaan nama Allah. Maknanya waktu kita baca Bismillah, 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 Bismillah ataupun Bismillahirrahmanirrahim kan. Kita baca Bismillah, 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 Bismillah ni, rupa-rupanya kita telah panggil Allah. Kita telah minta tolong Allah dengan nama dia yang mulia. Nama dia paling mulia. Okey, kenapa Allah tu nama dia mulia? Ada 5 keistimewaan. Kan? Nak tahu keistimewaan dia? Okay, kita pergi keistimewaan yang pertama dulu. Kita tengok keistimewaan pertama. Keistimewaan pertama ada pada muka surat nombor 38. Okey, jumpa tak? Keistimewaan pertama. Keistimewaan pertama, okey, saya masih dengar lagi. Saya minta tolong mikrofon tuan-tuan, hati-hati ya, sebab saya dengar suara kipas dan sebagainya. Okey, tak apa. Perlahan-lahan kita belajar. Okey. Nama Allah, keistimewaan yang pertama, ada apa pada nama Allah itu? Pada kalimah Allah tu, okey, ada apa? Yang pertama, okey, semua nama-nama Allah Al-Husna berasal daripada nama ni. Okey, saya ulang sekali lagi. Semua nama-nama Allah Al-Husna berasal ataupun dia datang daripada nama ini. Perincian dia, semua nama Allah disandarkan dan disifatkan, dikaitkan kepada Allah. Okey, contoh. Ar-Rahman tu siapa? Allah. Siapa yang bagi rezeki Ar-Razzaq tu? Allah. Siapa yang maha penerima taubat At-Tawwab? Allah. Kan? Siapa yang maha mendengar As-Sami'? Allah. Siapa dia Al-Basir yang maha melihat tu? Allah. Siapa dia yang Al-Latif, yang maha halus ni? Allah. Faham tak? Jelas tak maksud dia? Oh, siapa dia yang kita belajar tentang nama dia sebagai nama Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang maha pemaaf, Al-Afu? Allah.
Maksud dia apa? Maknanya saya sebut contoh tadi, kita dapat sedia maklum bahawa kita ulaslah nama apa pun nama Allah, Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Ar-Razzaq ke Al-Matin ke Al-Qadir ke Al-Khaliq ke, semua nama-nama itu dia akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kat situ. Itu yang perkara kita kata semua nama Allah seperti Ar-Rahman, seperti Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Qadir kan. Semua disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Lepas tu pula yang Ar-Rahman tadi dia muncul dari mana? Dia muncul daripada Allah lah. Maksud dia apabila kita kata Allah kan, contoh kita kata Allah. Allah tu siapa? Dia tu Rahman. Allah tu siapa? Dia tu Rahim. Allah tu siapa? Dia tu Razzaq. Maksudnya semua nama-nama yang baik ini dia berpunca, dia keluar daripada Allah. Secara tak langsung semua nama-nama Allah yang baik, yang mulia ini disandarkan kepada Allah. Itu keistimewaan pertama. Okey. Keistimewaan yang pertama ni, dia ada ayat Quran yang terangkan. Yang terangkan, contoh macam surah Al-A'raf ayat 180. Dan juga surah Taha ayat nombor 8. Kalau kita baca surah Al-A'raf ayat nombor 180 ni, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Allah kata, Allah. Tengok ya, kita jumpa perkataan apa dulu? Sebelum kita jumpa asmaul al-husna, kita jumpa perkataan apa dulu? Kita jumpa walillah. Kita jumpa Allah dulu kan? Kalimah Allah kan? Walillah. Walillah tu Allah lah. Walillah. Lepas tu baru jumpa al-asma' al-husna. Kalau kita baca surah Taha ayat 8, kan? Kita jumpa Taha ayat 8. Sebelum kita jumpa asma'ul husna, jumpa perkataan apa dulu? Allah. Allah. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Maksud dia, perkataan asma'u al-husna iaitu nama-nama yang baik tadi. Sebelum jumpa kalimah nama-nama yang baik, jumpa kalimah apa dulu? Jumpa kalimah Allah. Sebelum jumpa kalimah segala nama yang baik tu, jumpa kalimah apa dulu? Allah. Nampak tak? Bulat ke perkataan walillah, bulat ke perkataan Allah. Lepas daripada walillah, baru jumpa asma'ul husna. Lepas perkataan Allah, baru jumpa asma'u al-husna. Maknanya apa? Al-asma'ul husna, bahasa Arab. Bahasa Melayu dia al-asma' ni maknanya bilangan banyak bagi nama. Al-husna maknanya yang baik. Sebelum kita jumpa perkataan nama-nama yang baik, kita jumpa dulu perkataan Allah. Membawa makna bahawa nama-nama yang baik itu dia berpunca daripada Allah. Jelas? Lepas tu nama-nama yang baik itu dia mesti kembali kepada Allah. Itu adalah keistimewaan yang pertama. Itu adalah keistimewaan yang pertama. Oleh kerana Allah tu ada nama-nama yang baik, yang al-husna, yang mulia, yang baik ni, Allah suruh buat apa? Inilah dalil dia. Fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Allah kata apa? Mintalah, serulah kepada Allah dengan nama tu. Ini yang kita nak belajar. Jadi, kita sebenarnya, apabila kita baca bismillah, kita sedang menyuruh Allah lah. Kita sedang panggil Allah lah. Kita sedang minta bantuan Allah. Macam mana kita minta bantuan Allah? Dengan kita menyebut nama dia yang paling mulia. Nama yang paling mulia ada dekat mana? Ada pada kalimah Allah di situ. Okay, ini keistimewaan yang pertama. Okay. Keistimewaan yang kedua. Okay. Keistimewaan yang kedua. Semua makna, maksud nama Allah yang baik, dia ada pada kalimah Allah tu. Maksud dia apa? Saya ulang sekali lagi. Semua makna pengertian nama Allah yang baik, dia terkandung di dalam nama Allah itu. Contoh. Okay. Kalau kita nak kata, kalau kita belajar nama Allah. Allah ni siapa? Allah ni dia maha pemaaf. Kita kata, Allah tu siapa? Allah tu dia maha pemaaf. Allah memaafkan hamba dia. Allah memaafkan hamba dia. Okey, yang memaafkan hamba dia tu
duduk pada nama siapa? Duduk pada nama Allah. Maksud dia semua makna nama Allah yang baik terkandung pada kalimah Allah. Maksud dia kalau kita cerita pasal Allah kan, okey Allah. Kita cerita, okey kalau orang sebut Allah, 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 semua nama yang baik sebenarnya dia duduk pada makna Allah itu. Maksudnya kita tak ada sedikit pun, tak ada mana-mana ruang pun untuk Allah tu dia dikaitkan dengan nama-nama yang tidak elok. Tidak. Kalau sebut Allah saja semua nama dia. Nama-nama yang baik-baik ada pada makna Allah. Contoh kalau kita kata contohnya dalam bahasa mudah kita katakan Allah. Maksudnya apabila kita sebut kalimah Allah saja, mesti kalau kita faham apa disebut nama Allah saja, dia akan keluar makna-makna nama-nama yang baik-baik. Kita sebut orang kedua. Keistimewaan yang ketiga ni, ini dari sudut penggunaan bahasa Arab lah. Ini dari sudut tata bahasa Arab, penggunaan dalam bahasa Arab. Keistimewaan ketiga ni, kalau kita guna nama Allah, kan, contoh kan, dalam ini dia panggil dalam seruan. Seruan ni macam kita kata wahai manusia kan. Kalau kita kata panggil wahai manusia. Wahai manusia tu dia adalah ayat yang seruan, ayat memanggil. Okey, dalam bahasa Arab kalau kita nak guna ayat seruan, nada seruan kan. Contoh dalam nada seruan kita banyak diguna perkataan ya kan. Ya, macam kita terjemahan kita wahai. Dalam bahasa Quran dia kata ya ayyuha kan. Ya, kita kata ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya tu apa? Ya tu adalah wahai ataupun ya Rahman ataupun wahai Rahman, wahai Ar-Rahim. Okey. Cuma nama-nama Allah yang lain kalau dia masuk pada nada seruan, dia kena buang beberapa huruf. Dia tak boleh ada alif lam dekat depan dia. Contoh kalau kita nak panggil wahai Allah yang Maha Ar-Rahman, wahai yang Maha Pemurah, kita kena kata ya Rahman. Tuan nampak tak? Ya Rahman. Maksudnya kita tak dibaca ya Ar-Rahman. Alif lam tu kena dibuang dia. Tapi kalau Allah dia tak dibuang, dia kekal. Dia alif lam ha tu dia tetap ada. Tu dia kata huruf alif dan lam pada nama Allah itu tidak dibuang ketika digunakan dalam nada seruan. Contoh kita kata ya Allah, ya Allah, dia ada huruf tak dibuang mana-mana huruf. Alif lam lam kekal. Tapi kalau nama lain ketika masuk je huruf ya, dia kena buang beberapa huruf. Contohnya macam Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi kalau masuk huruf ya, kena buang alif dan lam dia. Ya Rahman. Kalau ya Rahim kan, kalau kita sebut Ar-Rahim, Ar-Rahim, dia ada alif lam, ra, ha, ya, mim. Tapi kalau masuk pada huruf ya depan dia, dia kena buang alif lam. Dia baca ya Rahim, ya Rahim. Tetapi kalimah Allah ni dia kekal kalimah dia macam tu. Dia tak dibuang. Kita keistimewaan yang ketiga. Yang keempat, ini lebih mudah faham lah. Yang keempat ni adalah kalau kita zikir, tak ada mana-mana zikir. Mesti kena ada kalimah Allah. Tak kira kat depan ke, kat tengah ke, kat belakang. Contoh. Kalau kita tasbih, ada tak orang baca subhana, 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 subhana? Tak ada kan? Mesti kena ada kalimah Allah dalam zikir. Subhana apa? Allah. Ada Allah pada subhana. Nampak tak? Nama Allah ini tidak dipisahkan hatta dalam zikir. Dalam zikir pun ada perkataan Allah tu. Subhana, subhanallah. Kalau kita baca tahmid kan, alhamdu, ada nama Allah, lillah. Tak ada orang bertahmid alhamdu, tak ada. Dia mesti letak Allah. Lepas tu kalau kita bertakbir, Allahu Akbar. Ada juga perkataan Allah dekat akbar tu. Tak ada orang akbar. Tak. Dia mesti letak Allah tu. Nampak? Dalam tasbih pun ada kalimah Allah.
Dalam tahmid ada kalimah Allah dekat lillah. Dekat takbir ada kalimah Allah. Hatta kan waktu kita bertahlil sekalipun, kita sebut la ilaha illa. Ada tak orang kata la ilaha illa kat situ berhenti? Tak ada. Dia kena letak nama Allah. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga kalimah Allah dekat situ. Hatta kalau kita baca hauqalah sekalipun, la haula wala quwwata illa billah, ada juga kalimah Allah. Nampak tak istimewanya nama kalimah Allah ni? Yang keempat ni, hatta dalam zikir sekalipun, kita tidak boleh tidak mesti mengiringi dalam kalimah zikir itu ada kalimah Allah. Okay, kita baca yang kelima. Yang kelima, keistimewaan yang kelima, nama Allah tu, kalimah Allah paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Nama Ar-Rahman tidak sebanyak nama Allah. Nama Ar-Rahim tidak sebanyak nama Allah. Nama Allah apa lagi? Nama Allah Al-Khaliq, yang pencipta, tidak sebanyak nama kalimah Allah. Nama siapa lagi? Allah tu At-Tawwab, tak sebanyak nama Allah. Tetapi kalau kita baca dalam Quran, kata Qul Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan perkataan Allah, kalimah Allah disebut sebanyak 2,698 kali di dalam Al-Quran. Itu belum dikira dengan lillah Allah itu. Ada dekat 2,698 kali. Berbeza dengan nama Ar-Rahman, berbeza dengan nama Ar-Rahim. 5 keistimewaan ini memberi jawapan kepada kita kenapa perkataan Allah itu dia duduk mula-mula sebelum nama apa? Ar-Rahman, sebelum nama Ar-Rahim. Nampak tak? Ar-Rahman selepas pakai kalimah Allah. Ar-Rahim datang selepas kalimah Allah. Kalau kita belajar nanti nama Allah Rabbu, datang selepas kalimah Allah. Maknanya kalimah Allah ni nampak di nombor 1 kan? Lepas tu nombor 2 Ar-Rahman, nombor 3 Ar-Rahim. Okay, Ar-Rahman dia duduk selepas Allah, Ar-Rahim pun dia duduk selepas Allah. Ini menunjukkan keistimewaannya kalimah Allah, dan kalimah Allah ini kita ucapkan setiap hari pada permulaan setiap pekerjaan. Kita memanggil, kita menyuruh, kita minta bantuan dari Allah dengan kita memanggil dan menyuruh nama dia yang paling agung, kata Al-Imam Ibn Kathir. Nama dia paling agung apa? Allah. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita menyebut nama Allah yang agung pada kalimah Allah. Okay, selesai dekat situ. Okay, kita pergi terus kepada perincian dia yang lain. Okey, kita suruh pergi pada tindakan apa kita nak buat. Okey. Kita pergi kepada kat sini terus. Dekat sini. Okey, nampak? Okey. Begini. Kita ada waktu lagi lebih kurang dalam 10 minit. Saya pun nak buka soal jawab, mungkin kita bisa buka. Okey, begini. Okey, tengok pada muka surat. Okey, mohon bantuan semua tengok pada muka surat nombor 42. Okey, tengok muka surat nombor 42. Okey. Kita akan dapati apabila kita selalu mengulang-ulang kalimah bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim kan, kita baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapat? Apa hikmah di sebalik memulakan sesuatu pekerjaan dengan baca bismillah? Nak makan, nak mula makan, baca bismillah. Nak mula minum, baca bismillah. Nak mula membaca buku, membaca bismillah. Nak mulakan membawa kenderaan, membaca bismillah. Nak masuk rumah, baca bismillah. Nak keluar rumah, nak baca bismillah. Contoh, buatlah pekerjaan baik sekalipun, membaca bismillah. Jadi kalau selalu membaca bismillah ni, kan, selalu minta tolong dengan nama Allah yang paling agung ni, apa kita dapat? Nombor 1 dekat sini, tulis dekat situ. Sebab dekat dalam buku tu dia tak tulis nombor berapa kan, tulis. Okey, pertama dia dapat jaga niat kita. Kita buat ni kerana Allah. Sebab kalau kita baca bismillah kan, secara tak langsung
Mulut kita mengatakan, aku baca ni kerana Allah. Aku minum ni kerana Allah. Aku makan ni kerana Allah. Dia jaga niat dia. Sebab kita kata dengan nama Allah, sebab dia kan permulaan. Permulaan sesuatu pekerjaan, secara tak langsung, kita boleh jaga niat kita supaya pekerjaan kita buat tu kerana Allah. Itu nombor hikmah pertama. Hikmah yang kedua, secara tak langsung, kita letakkan diri kita, kita perlukan Allah. Nak makan pun perlu tolong Allah. Nak minum, maknanya kalau selalu kita baca pekerjaan kita dengan baca bismillah, seolah-olah kita telah letakkan diri kita ni lemah, kita tak ada upaya nak buat kerja tu, kita tak mampu nak buat sesuatu tu, kalau bukan kerana Allah tolong kita. Sebab kalimah bismillah tadi kita telah ulang. Ba tu maksudnya minta tolong. Okay, yang ketiga, secara tak langsung, kita dapatlah pertolongan Allah. So, kalau Allah dah tolong pekerjaan itu, macam mana pekerjaan itu terhasil? Kan? Kalau Allah tolong kita, kan? Maknanya, kita akan mendapat pertolongan Allah dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, yang keempat, secara tak langsung, kita akan bawa diri kita selalu ingat pada Allah. Kenapa kita ingat pada Allah selalu? Yalah, duk asyik baca bismillah saja kan kita sebut nama dia. Maknanya kita ingatlah pada dia. Kan? Nak naik kereta ingat pada dia. Nak turun pada kereta ingat pada dia. Nak pakai kasut pun baca bismillah. Oh, ingat pada Allah. Ya, waktu pakai kasut pun ingat pada Allah. Ya, macam mana ingat pada Allah tu? Sebab kau mulakan dengan bismillah. Okey, kat situ kelebihan hikmah yang keempat. Hikmah yang kelima, ni juga yang paling penting, boleh mencegah kita, yang kelima adalah secara tak langsung apabila kita sebut dengan nama Allah, Allah akan bagi berkat kepada pekerjaan yang kita buat tu. Allah bagi berkat. Contohnya kalau kita nak makan, dekat makanan tu ada berkat dia, ada kebaikan dia. Tapi kita nak dapat berkat pada makan, mesti sebut nama Allah tu. Sebab bila sebut permulaan adanya nama Allah tu, pekerjaan makan tadi tu ada berkat dia. Kalau kita memandu, ada berkat pada pemanduan kita. Semualah dalam pekerjaan dia dapat berkat dari Allah. Berkat tu maksudnya ada kebaikan sesuatu pada pekerjaan tu. Kadang-kadang kita baca buku, ada banyak ilmu kita boleh dapat. Tapi ilmu tu tak lekat dekat kita. Ilmu tu kita tak dapat maklumat pada buku tu sebab apa? Sebab kita tak dapat berkat pada Allah. Macam mana tak dapat berkat dari Allah? Kerana tidak memulakan menyebut nama Allah. Begitu maksudnya. Dan yang terakhir sekali, kita ambil yang last sekali ni, mencegah seseorang daripada membuat perbuatan keji. Maksud dia, ada tak orang mencuri, dia baca bismillah, aku nak curi, betul tak? Ada tak orang nak mengumpat, mari kita mulakanlah dengan bismillah? Kan tak ada. Tapi kalau kita baca bismillah secara tak langsung, dia akan dinding diri kita daripada kita buat benda yang keji. Kan? Orang buat benda jahat, dia tak akan sebut bismillah. Jadi secara tak langsung, kalau kita baca bismillah ni, kita bukan sekadar mendapat bantuan dari Allah, bukan sekadar dapat keberkatan, bukan sebab tanda kita ingat pada Allah, bukan sekadar kita buat niat itu semata-mata kerana Allah, secara tak langsung, dia akan bantu kita untuk kita buat pekerjaan yang jahat, mencegah kita daripada buat sesuatu perbuatan yang keji, kan? Ada tak kita nak pergi fitnah orang baca bismillah? Tak ada. Tapi kalau kita baca bismillah ni, alamak, tak jadilah sebab kita ingat dekat Allah. Betul tak? Kan? Jadi baca bismillah ni dia boleh membantu mencegah kita daripada membuat sesuatu perbuatan yang keji. Okey, selesai tentang bismillahirrahmanirrahim. Tentang bismillah. Besok pagi, insya-Allah kita masuk kepada tajuk apa resolusi kita nak buat. Maksudnya, kita dah tahu bismillah tadi kedudukan dia besar. Ada dekat kalimah bismillah itu ada nama Allah yang paling mulia. Kan? Okey, jadi pada besok pagi kita akan masuk kepada tajuk waktu lebih spesifik lagi, pergi kepada tindakan apa kita nak buat daripada bismillah. Ini dia masuk kepada resolusi. Kita dah belajar, kita dah tahu bismillah. Okey, lepas tu saya kena buat apa ustaz lepas ni, kan? Lepas tu saya kena buat apa dengan kalimah bismillah ni? InsyaAllah besok kita akan masuk kepada tajuk apa action plan dia. Apa yang saya kena buat dalam hidup saya selepas saya faham ayat bismillah tadi. Saya dah tahu kedudukan dia besar, so kita nak buat apa? Kita akan bincangkan insya-Allah pada besok pagi. Sebab jam pun dah dekat 9.56. Saya pun nak kejar satu kelas pada pukul 10.30 pagi. Saya jemput tuan-tuan perempuan. Kalau nak ikut kelas 10.30 pagi, percuma saja saya dah bagi dekat grup WhatsApp.
Telegram, masuk ikut join Telegram tu, boleh ikutlah kelas-kelas mana yang ada di Zoom yang kita buat. Nota kita sediakan untuk tuan-tuan perempuan percuma. Nanti ikuti kelas 10.30, kita nak belajar tajuk amal-amal yang boleh bawa kita masuk ke dalam syurga Allah. Baik, saya buka 10 minit untuk soalan jika ada. Waktu kita dah agak terbatas. Okey, ada soalan? Boleh bertanya? Sorang-sorang. Tapi saya buka satu atau dua soalan, 1 hingga 3 soalan lah, sebab waktu agak terbatas. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan. Ustaz, kalau macam dalam pandangan yang kedua ni, dia kata perkataan Allah bersifat universal dan digunakan dalam bahasa yang lain. Maknanya, okey, Allah ni Ustaz, dia bukan spesifik pada Allah yang kita sembah zat tu ke macam mana Ustaz? Maksud dia macam maksudnya orang lain pun ada mengenali Allah selain daripada Allah yang kita sembah ke macam mana Ustaz maksud dia? Saya tak faham. Okey, yang mana tu? Dekat muka surat berapa tu? Okey, Ustaz tengok pandangan yang kedua. Okey, okey. Tu nombor 2 bawah tu kan. Berdasarkan bahasa Ibru, lafaz Allah merupakan perkataan asal dan bukanlah mana-mana perkataan itu. Jadi perkataan Allah bersifat universal. Maknanya dia bukan universal, maknanya sebelum bahasa Arab lagi, bahasa Allah tu dah Maksudnya begini. Ingat tak dulu timbul polemik yang dalam Bible menggunakan perkataan Allah. Masih ingat lagi tak kita tahun sebelum ni kan isu timbul polemik dalam Bible terjemahkan perkataan Allah kan. Lepas tu berlakulah perbincangan. Memang di Malaysia kita melarang agama lain macam dalam Bible gunakan perkataan Allah di atas dasar maslahat. Allah ni Tuhan yang untuk semua, betul tak? Allah untuk Tuhan Kristian tak? Betul kan? Allah untuk Tuhan Yahudi ke? Betul. Allah ni kita jangan eksklusifkan dia hanya untuk orang Islam saja. Tak. Allah ni sebenarnya adalah untuk semua. Betul? Allah untuk semua. Okey, universal ni maksud dia, kalau kita belajar, asal usul nama Allah tu, perkataan Allah tu, sebenarnya dia tidak ada daripada asal, maksudnya kalau macam kita belajar Ar-Rahman, contohnya macam ni. Tengok ya. Okey, kalau kita belajar Ar-Rahman nanti, Ar-Rahman, perkataan Ar-Rahman, contoh kan, tidak saya tunjukkan. Okey, kalau kita belajar nama Allah Ar-Rahman, dia ada asal, nampak tak gambar ni? Nampak tak muka surat nombor 50 kan? Kalau kita belajar nama Allah Ar-Rahman dengan nama Allah Ar-Rahim, dia ada asalnya daripada perkataan Rahmat. Nampak tak? Rahmat ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Allah Ta'ala dia tidak ada asal. Dia tidak datang dari dia tidak ada ru'wat. Tak ru'wat, dia tidak ada kata dasar dia. Itu pendapat, itu adalah pendapat yang benar. Maknanya nama Allah ni sudah dikenali dulu. Maknanya semua manusia dia tahu kalimah Allah ni. Dia tahu kalimah Allah ni. Sebab kalau kita belajar sendiri, kita tengok tadi kan, Nabi Nuh pun ada perkataan Allah. Nampak tak? Dia baca bismillah tadi kan. Nabi Sulaiman pun sudah tahu tentang kalimah Allah ni. Jelas ya? Hatta kalau kita belajar bahasa Arab, kalau kita tengok orang Arab Quraisy kan. Arab Quraisy dia ada banyak patung-patung dia. Kalau kita baca sejarah waktu Nabi masuk kota Mekah, Nabi pecahkan patung-patung dekat Madinah tu, dalam sejarah Nabi ada lebih kurang 360 patung. Tapi tak ada satu patung pun yang mereka namakan patung tu Allah. Maksudnya perkataan Allah ni sudah dikenali. Cuma yang jadi salah adalah mencari Tuhan yang lain daripada Allah. Itu yang dia panggil syirik. Jelas tak? Allah. Maknanya Ustaz, Allah yang kita macam Allah yang Allah ni universal perkataan dia. Tapi yang kalau kita rujuk zat Allah yang kita sembah. Kalau yang macam agama lain, kalau dia kenal macam Ustaz kata macam zaman dulu lagi dah ada perkataan Allah kan. Tapi bukanlah zat yang sama macam yang kita sembah. Sama tu maksudnya sepatutnya yang sama. Kita menyembah Tuhan yang sama tak? Tuhan bagi kaum Nuh sama. Okay. Kita menyembah tak Tuhan yang sama bagi umat Nabi Hud? Sama.
Sama, Jelas ya? okey. Faham tak? Ha. Cuma, itu kita kata sama. Cuma Ha. cara mereka menyembah Allah itulah yang salah. Yang Oh. salah tu datangnya menyengutukan Allah, menduakan Hmm. Allah, mentigakan Allah. Maksudnya kalimah Oh, Allah ni okey. mereka sudah kenali. Mereka tahu Ha. kalimah Allah ni. Cuma kalau dah mengakui Allah tu, mereka tahu tentang Allah tu, sebab tu namanya Abdullah, sebab tu kata Nabi namanya Kaabah tu Baitullah. Kenapa mereka namakan rumah Allah? Kan? Hmm. Tapi kalau sepatutnya Allah tu biarlah yang satu tu je. Biarlah Ah. yang satu je. Tapi mereka mengada-adakan. Patung-patung pun ada kuasa macam Allah tu. Lepas tu kalau macam Hmm. orang Kristian pula, mereka mentigakan Allah pada Trinity. Dia kata Maryam Hmm. ni adalah Allah juga, Isa ni adalah Allah juga. Lepas tu ada pula yang kata Allah ni ada anak, macam tu. Okey. Sebab tu datangnya pada mensyirikkan. Hmm. Mensyirikkan tu maksudnya menduakan Tuhan. Sedangkan Tuhan kita yang satu Allah tu saja. Sebab maknanya Hmm. Allah ni kan untuk semua makhluk. Tidak ada Hmm. Tuhan yang berbeza. Tapi walaupun mereka tahu, walaupun kalimah Allah tu sudah dikenali pada zaman Arab dulu pun, tapi mereka tetap cari Tuhan-Tuhan lain. Yang itu, yang syirik. Okey. Maksudnya kat sini kita nak terangkan istimewanya nama Allah ni nama yang sudah pun dikenali kan, sebab hatta kan kalau kita nak dapat hujah lebih detail lagi, hatta nama patung-patung ni pun tak ada pun patung namanya Allah. Yang ada nama patung macam surah Najmi tu, nama patung Al-Manat, ada patung nama Al-Uzza, ada nama patung Al-Manat, As-Salat, ada patung nama Al-Manat wal Uzza kan. Tapi tak ada patung pun yang patung ni nama Allah. Kenapa? Kenapa orang Arab yang buat patung-patung berhala-berhala tu mereka tidak namakan patung tu Allah? Kat situ Hmm. kehebatan pada kalimah Allah itu. Cuma kita orang Islam, Allah kita adalah Allah yang satu. Allah kita Hmm. tidak ada Tuhan, kita tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Jadi kita ulas dari sudut nama. Cuma timbul polemik dulu di Malaysia. Jadi untuk mengelakkan bahawa berlaku salah faham dari sudut agama dan sebagainya, maka kerajaan mengambil tindakan untuk yang tidak menggunakan perkataan Allah itu pada kitab-kitab yang selain daripada Quran tu. Bukanlah kita menafikan orang Kristian menafikan tentang Allah tu. Sebab tu kita tapi mereka salah kat mana? Kan mereka Trinity kan? Ya. Kenapa Trinity? Maknanya sebab tu kan mereka kata Jesus ni adalah anak Allah. Contoh kan. Maksudnya mereka percaya Allah tu. Tapi kesalahan mereka menyandarkan Isa tu anak Allah. Kenapa salah? Kenapa Sebab salah? Allah bukan Maha Esa lah kalau macam tu. Kenapa tak boleh kenapa ditegah kata Allah tu ada anak sampai dalam surah Ikhlas terang? Sebab kalau seorang Allah tu ada anak, so anak tu dia akan ada gen siapa? Jin manusia lah. Tak, Sama dengan manusia lah. kalau macam Isa tu anak Allah kan, contoh kan. Kenapa Islam tegas sangat kata Allah tu ada anak? Sebab kalau Allah dia tidak anak, diperanakan. betul, maksudnya kalau dia ada anak, bermakna anak tu mesti ada ciri-ciri Tuhan, betul tak? Ya. Kan, dia anak siapa? Dia anak Allah. Kalau bapa dia Allah, tentu anak dia ada kuasa macam Tuhan. Sebab itu Allah kata lam yalid wa lam yulad. Allah tu tidak beranak dan diperanakkan, sebab kalau Allah ni ada anak, mesti anak tu ada gen bapa dia. Contoh. Lepas tu mestilah anak tu ada mirip-mirip, mesti anak tu dia akan ada serupa macam bapa dia. Jadi untuk mengatakan Allah itu Isa, jadi dinafikan Allah ada anak. Tapi persoalannya adalah kenapa mereka kata Isa tu anak Allah? Maksudnya Allah tu sendiri bagi mereka tu apa? Kenapa mereka kata Tuhan tu ada tiga kan? Maryam tu Tuhan, ni pun Tuhan, Isa pun Tuhan, Allah tu Tuhan. Itu bagi Trinity. Maknanya di sini kita mendapat membuktikan bahawa universalnya nama Allah ni sebenarnya sudah dipakai dah
daripada dulu lagi. Cuma kita orang Islam, kita mengesahkan Allah tu satu saja. Allah tu adalah ahadun. Allah tu Ah, ahadun. Okey, kat situ. Wallahu a'lam. hmm, Okey, ada satu hmm. soalan lain? Ada Ustaz, kalau soalan tak ada lain? nak Ya. tanya lagi satu Ustaz. Boleh, Boleh. boleh, boleh, Okey. boleh, Okey. boleh. Ustaz, dekat pandangan satu dengan pandangan dua tu Ustaz, Allahu akbar. ada okey, ada Yang satu. macam pandangan satu ni memang tertolak secara hakiki ke Ustaz ke macam mana? Sebab ada setengah ustaz-ustaz dia suka memecahkan Allah tu kan kalau dia mengajar. Okey. Kalau dia Saya pernah mengajar, saya pernah maknanya ustaz yang yalah yang mengamalkan macam kita kan. Tak ada masalah. uh, Tapi dia suka memecahkan nama Allah tu. Maknanya kita tak boleh menerima ke benda-benda macam tu me- ke me- macam me- itu me- sekadar pandangan? memecahkan tu maksud dia apa? Dia macam ni. Maksudnya dia Ah, menceritakan asal usul daripada kalimah Allah tu. dia pecahkan kalimah Allah tu kan kalau pandangan kedua dia kata pandangan satu tertolak kan. Okey. Dia Ah, sebenarnya ah, okey, dia sebenarnya dari sudut perbahasan pada nama saja, tapi bukan pada zat dia. Bukanlah pada zat Tuhan tu ada dua tiga, tak. Bukan pecah tu maksudnya pecahkan Allah tu ada dua, Allah kedua ketiga, tak. Tu daripada nama sudut kan. Ah dia kalau hanya sudut ulas pada nama je nama. tak apa ke Ustaz? Tak apa, tak apa. Dari sudut nama ni Oh, sebab kalau kita baca dalam buku tu, pendapat ah, pertama ah, kata perkataan Allah, Allah itu berasal daripada al-ilah. Itu ah, pendapat ah, pertama. Tetapi ah, pendapat kedua kata tak. Allah Ta'ala ah, ni kalimah tu dia memang tidak ada berpunca dari mana-mana. Dia memang kalimah yang dia memang kalimah yang tak ada, dia tidak ada datang daripada kalimah lain. Itulah kalimah ah, dia. ah, ah, ah. Pendapat yang kedua ni dia adalah pendapat yang lebih, pendapat yang Konkret. lebih kuat, pendapat lebih Ah, kuat dalam buku seperti mana yang kita nyatakan. Sebab tu ah, dalam perbahasan kelas ni saya terus skip, saya tak cerita tentang asal perkataan Allah tu sebab dia hmm. panjang, nak kena bahas penggunaan bahasa tadi, sebab tu saya skip. Tapi puan dah tanya, tak apalah, saya dekat langsung, kita belajar juga pada buku surat nombor 37 tu. Jadi pandangan kedua ni adalah pandangan yang lebih tepat Okey, okey. dibincangkan. Okey? Okey, terima kasih Okey, banyak Ustaz. sama. Sebenarnya ada soalan dalam chat tu Ustaz. Mungkin kalau tak sempat Ustaz jawab esok lah Ustaz ya. Ada Tengok jemaah mana bertanya. soalan tu. Soalannya apa tu? Ada dua orang jemaah tanya tu. Tak apa. Kalau tak sempat hari ni kita Kejap, jawab esok Ustaz ya. jap. Soalan jap ya. Ada dua soalan jemaah tu Ustaz. Okey, kejap. Okey. Daripada RR. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejap saya jawab. Bolehkah kita jadikan nama-nama Allah, contohnya Rahman, sebagai zikir harian maupun yang Ustaz, sebab ada kawan saya kata nama-nama Allah Subhanahu tak boleh dijadikan zikir kecuali digunakan untuk berdoa. Ya Hayyum, Ya Qayyum. Sebenarnya boleh. Nama Allah ini boleh digunakan dalam zikir. Contoh kalau macam zat Nabi sendiri kalau zikir pagi petang, ingat tak zikir zikir pagi petang Nabi yang Nabi kata, Ya Hayyum, Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila tarfata'in. Boleh. Kita boleh gunakan nama Allah tu di dalam zikir. Ya Rahman, macam Nabi dipanggil nama Allah, Ya Hayyum, Ya Qayyum. Dia kata, wahai Tuhan yang maha hidup dengan sempurna, wahai Tuhan yang maha mentadbir dengan sendirinya, Ya Hayyu Ya Qayyum. Boleh? Itu buktinya Nabi guna juga di dalam zikir. Katakan kita wirid sendiri pun, lepas kita solat pun, kita sebut nama Allah untuk zikir. Allahumma antas salam. Kita sebut Allahumma antas salam. Itu kita zikirlah tu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Sejahtera. Wa milkas salam. Daripada Engkau lah punca segala kesejahteraan. Apa yang boleh digunakan dalam zikir. Okey. Soalan Akid dia tanya, Ustaz, adakah salah maksud sekiranya kita menghadapi masalah makhar dan subuh huruf ha? Adakah makna bismillah itu akan berubah? Sebutan ma'ruf ha tu maksudnya macam mana ya? Allah. Okey, kalau kita tak mampu nak menyebut kalimah Allah tu, Allah maafkan.
Setengah orang lidahnya tersebut ada kalau kita baca betul-betul kan, kita tak baca alif di atas o. Banyak orang kata Allah, Allah. Sepatutnya alif di atas a. Allah, bukan alif di atas o. Allah. Okay, tapi kalau tak boleh, bukanlah maksud kita nak ubah. Ataupun setengah orang ada setengah tempat negara disebut Allah, 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 Allah kan. Dia tak tebal kan. Dia tak boleh nak buat macam tu. Tapi dia bukan dia buat-buat. Allah Ta'ala maha mengetahui akan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Okey, 2 soalan dah selesai, saya dah jawab. Ustaz, Okey. soalan ni sebenarnya sebutan ha, Ustaz. Soalan tu Sebutan. refer tu sebutan ha, bukan Allah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan tadi tu yang saya baca maksudnya dia tanya sebutan ha, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Itu dia baca maksud. macam mana? Dia baca Tak, macam soal, mana? Bismillahirrahmanirrahim. mungkin Allah. ha pedas ke ha tak pedas lah. Macam tu mungkin maksud soalan tu. Okey, wallahu a'lam. Tapi dekat sini dia begini. Kita kena belajar tu memang kita kena belajar. Tapi kalau dah memang tak mampu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia rah tu ha. Bismillahirrahmanirrahim kan. Itu dipanggil fushah cara menyebut dia. Tapi kalau memang tak dapat nak bunyi ha tu kan, memang tak dapat ha tu, nak buat macam mana? Okey, moga-moga Allah memberikan kemaafan dekat situ. Paling penting baris dijaga. Tapi kita kena belajar lah, kita kena praktis belajar tu tetap kena belajar. Jangan gunakan ruang untuk tak nak belajar. Tapi kalau dah belajar tetap macam tu, Allah Ta'ala akan memaafkan kita. Wallahu ta'ala. Tapi memang kena belajar. Ada soalan lain? Okey, nanti tolong beli buku ya. Buku banyak lagi kita boleh dapatkan. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Persatuan Wanita Islam Prihatin. Juga kepada semua tuan-tuan dan perempuan yang mengingatkan saya, yang membuatkan hebahan. InsyaAllah kita jumpa besok. Masih lagi bincang tentang Bismillah. Lepas tu kita akan masuk nama Ar-Rahman dan juga nama Ar-Rahim. Mohon maaf atas kelemahan, atas kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih penaja. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih jemaah semua. Terima kasih semua. Tak sempat nak cakap.